A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliah subuh an-nadi pada pagi ini. Alhamdulillah 2 Disember 2023, hari Sabtu yang diberkati oleh Allah. Kita akan bersama yang berbahagia pada Ustaz Ismail Cikgu untuk beliau berkongsi dengan kita semua sambungan tajuk yang lalu dari kitab Ihya Ulumuddin, iaitu bahaya ghurur. InsyaAllah marilah sama-sama kita buka majlis ilmu pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga sama-sama meraihkan kehadiran Ustaz Ismail Cikgu pagi ni. Alhamdulillah dah 3 tahun kita laksanakan kuliah subuh an-nadi 2021, 2022, 2023. Nampaknya Alhamdulillah Ustaz ada masa untuk berkongsi dengan kita ilmu beliau. Dan juga kita raikan semua guru-guru, ustaz-ustazah yang ada pagi ini, juga sahabat-sahabat sekalian lah, sama ada yang berada di Malaysia ataupun di luar negara, insyaAllah. Untuk itu, marilah kita serahkan majlis terusnya kepada Al-Fadhil Ustaz. Fala tafadhal mashkura. Ustaz dah hilang line dah. Fala tafadhal mashkura. Silakan Ustaz. Sekejap ni terpadam sekejap ni. Sekejap ni. Tak dapat share pula. Dia tertutup jadi. Okey, sekejap ni. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Okey, nampak? Okey, ada Ustaz. Jadi dia tertekan menantak lah. Tangan terketar-ketar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bin asta'an Muhammad. Untahna ababal khairat. Lafaqan fi din. Rabbana zidna ilma. Razukna fahma ya Rabbal Alamin. Terima kasih Datuk Presiden, Syima dan semua yang hadir. Kita masih di bawah tajuk tajuk apa dia? Kejap. Ghurur. Ghurur, bahaya ghurur. Yang kali kelima ni tajuk ni. Masih tajuk harapan. Melepas harapan juga. Masih harapan. Harapan ni dalam bahasa kitabnya ni rojak. Rojak kawannya khauf. Khauf takut, rojak mengharap. Kita dah bincang bulan lepas, rojak itu dari sudut mana? Kalau kena saya kejap dia ada sikit. Ayat kita bincang bulan lepas. Rojak bulan lepas mengharap kita macam bila kita buat dosa, buat kesalahan, kesilapan, suatu larangan sama ada kabair atau saghir atau makruh, maka perintahnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u sur'ah, bersegera. Itu harapanlah. Harapan bagi orang pendosa ini, buat salah ini, sur'ah, bersegera taubat. Ini tidak Allah sentiasa buka taubat. Itu taubat. Jadi jangan ada putus asa, yang ada fras. Sebab Allah itu tawwaba, innahu kana tawwaba. Allah itu penerima taubat. Itu harapan yang pertama kita baca sudah lepas ya. Jadi surat bersegera. Jangan tangguh pencen pun nak taubat. Jangan tangguh dapat satu buah taubat. Dan jangan surah sebab innal mauta ya'ti baghtah. Mati datangnya mengejut. Dan ayat lain qul innal mauta allazi tafirun minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mauta allazi tafirun minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah mati yang semua tak mau itu mulaqikum, itu akan datang berita. Tempat sebelum walau kuntum fi burujin musyayadah. Di mana bila kita berada
Perkawalan doktor-doktor pakar yang hebat-hebat. Mati bisa datang masa itu, bersegeralah untuk bertaubat. Oh, sebelum tahniah dulu pada dua ananda kita, dua sahabat kita, dua alumni kita yang dapat PhD baru ni. Fitri Joha, UPM, tajuk beliau kot nama rasanya. Nama Osman, juga UKM UKM. Dan kita tunggu pula ni UAM pula. Bila UAM lagi? Mana UAM buat perbankan Islam kapakam. Okey, balik-baliklah. Jadi segera, jangan tangguh-tangguh. Syukurlah tak semua umat Islam ini, Nabi kata baina sittin sab'in. Umat Muhammad ni 60-70. Kalau saya ni di antara 60-70 ni. 60 dah lepas, hampir 70. Ni ada waktu yang ramai yang meninggal. Tapi ada juga lepas itu. Lebih ramai lebih sebelum itu. Yang penting ni kalimah sur'ah. Sariyah. Sur'ah. Basari'u ila maghfirah. Saya ingat kalau dapat pegang ni bukanlah. Pagi ni pegang betul. Sur'ah. Bersegera. Yang tangguh-tangguh. Okey. Itu saja yang pertama. Ulang balik ni. Lepas. Yang kedua, ingat. Hadis Nabi. Inna Allah yabsuru yadahu bil-lail liyatuba musin nahar. Yabsuru yadahu bin-nahar liyatuba musin lail. Hatta tatlu'a syamsi min maghribiha. Allah sentiasa buka pintu taubat untuk hamba-hambanya. Bila? Waktu malam. Untuk hamba-hamba yang bertaubat yang bersalah pada siang hari. Allah buka pintu taubatnya, pengampunannya waktu siang hari. Untuk menerima taubat daripada hamba-hambanya waktu yang bermaksiat malam hari. Dah minggu lepasnya, bulan lepas aku terlupa, dah ulang aja. Ulang banyak kali tak apa kan. Untuk guru saya selalu ulang. 5 tahun ulang benda sama kadang-kadang. Tak jemu-jemu. Jadi Allah Ta'ala sentiasa buka taubat untuk hamba-hambanya. Buka untuk malam untuk dosa siang. Siang untuk dosa. Maknanya setiap masa. Ketika masa mana Allah sentiasa taubat. Bila tutupnya taubat. Bila tutupnya dua masa. Yang pertama, tatlu'u syamsi min maghribah. Bila matahari dah keluar daripada maghrib, daripada barat. Sekarang matahari naik timur kan? Naik barat. Besok naik belah Mekah dulu. Orang Mekah dah siang, kita belum lagi. Begitulah. Sekarang naik belah timur. Tak, kalau itu tak apa, tunggulah matahari dekat nak tukar tidak. Hakikatnya kita tak tahu matahari naik belah-belah mana sekarang ni. Sebab kita tengok matahari, tengok jam. Dulu ya, tengok matahari yang pukul pada, tengok asar, tengok ambil pacak, kena, ini pukul zuhur, maghrib. Tak, sekarang tak. Jadi, satu yang kedua ketika, ma lam yugharghir. Ini lah, tu. Ma lam yugharghir. Maksudnya, nyawa sampai hakum ni. Tak nyum lah. Sampai dalam tu, Allah tak terima lagi taubat. Fir'aun, siapa tak kenal kan? Paling jahat. Toro. Innahu toro pelampau betul. Tapi akhirnya dia terima agama Islam. Agama ni Musa. Tapi bila? Ghar. Dah baru dia terima. Tak terima. Dah tenggelam dalam lautan. Air naik ke betis, naik ke pusat, naik ke dada, naik ke salkum. Dah tak jama lagi dah baru, ya Allah, aku terima, aku ikut agama Musa bin Harun. Allah tak terima lagi. Maka kita masih peluang lagi insya-Allah untuk terus bertaubat, beristighfar, memohon pengampunan. Malah benda ni saya bincang dengan benda besar, tak sampai PhD ni. Dan ini saya buat juga benda lepas. 8 perkara ni taubah. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saifun, al-raki'un, as-sajidun, al-amr ma'ruf, wa nahy munkar, wal hafizun minallah. 10 ya. 10 perkara kot. Jadi perkara ni. Dimulai dengan at-taibun. Ini saya ulang-ulang berkali-kali, jangan jemur lah ya. Dan ulang bahawa jangan kita terlepas daripada istighfar sekurang-kurangnya 70 kali satu hari. Sekurang-kurangnya. Aksar min sab'in la afdal. Admi'ata marrah atau aksar. Maknanya jangan kurang 70 kali.
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Sebab Nabi ini sendiri, aku bertaubat, istighfar. Ini asal aku bertaubat, saya lebih 70 kali. Itulah. Jadi kita ulang-ulang tu. Jadi lazimkan start pada pagi ni dah buat kot. Jangan tidak taubat, jangan tidak istighfar. Kurang 70 kali. Ini astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu namanya. Ini astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku taubat, istighfar dan taubat. Aksam 70 marah. Beliau kan. Jadi at-taibun dulu. Yang kedua abidun, sampai ibadah. Ibadah ni kita tak nampak sebagai sujud aja, segala aktiviti. Nampak ada macam-macam Datuk buat tentang filem ke apa buat saja. Apa saja. Yang berkebun ke apa-apa, yang pentingnya yang pertama ikhlasun niyah, yang kedua ittiba' syariah. Atau bahasanya jangan kontra tauhid, yang kontra akidah. Buat insya-Allah jadi ibadah. Hamidun itulah yang biasa berpuji memuji Allah Taala. As-sa'ihun ini ada berpuasa, bersafir, macam ilmu berbagai lagi lah. Raka'un sajidun semua ni. Al-amr ma'ruf wal nahy munkar. Ini agak berat tapi kita lakukan juga. Al-amr bil ma'ruf wal nahy munkar. Memang berat. Utamanya nahi munkar. Tapi jangan tak buat. Semampu kita, kaedah kita yang, tapi saya tetap kekalkan soal hikmah. Nak menentang kemungkaran, jangan buat mungkar. Boleh? Nak menentang kemungkaran, jangan buat mungkar. Dia menentang mungkar, tapi dia mungkar. Orang tu buat mungkar, kita maki hamun dia. Kita jijik dia, kita penghina dia. Kita menambah mungkar. Bukan, kita membetulkan orang dengan hikmah. Dengan mau'izah hasanah. Dan mujadalah yang baik. Bukan menghina, bukan meredik, bukan maki hamun, bukan. Itu bukan kita punya. Walau nak buat tu hak dia, tapi kita jangan. Itu saya pesan berkali-kali, utama kawan terlibat politik. Tentu lanjut Fitri dengan kawan-kawan kita yang lain. Yang menjumpalah, yang minta, yang menerima, yang tak terima tu sampaikan jugalah. Saya ulang supaya mengingat betul. Kita nak mencegah mungkar, jangan menambah mungkar. Dengan baik. Jadi kita yang salah. Jadi dan hafizah dalam jaga jabatan bahasa Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala ni. Hukum Allah Ta'ala ni bukan nampak hudud qisas. Dan kita sendiri. Kita kacau orang punya. Kita tak boleh buat pun. Katakanlah, bercontoh. Nabi amat menganjurkan. Islam amat menekankan soal as-salah an waqtiha. Semayanglah waktunya. Waqtih dalam waktunya. Dianjurkan juga solat ambil berjamaah. Benda itu. Benda simple aja. Kita menyalahkan orang sendiri. Kita buat sendiri tak boleh buat. Kena buat itu. Supaya contohlah. Contoh. Okey, itu dah minggu lepas semua tu. Bulan lepas saya ulang saja insya-Allah. Ini masuk minggu sikit aja insya-Allah taala. Ini dalam kitab ini yang kita rujuk ni kita tak apa ya. Inilah yang ringkasan ini muka surat 992. Jilid 24 ke 27 muka 992. Ditekankan ni, yang tadi harapan yang pertama itu mengharapkan dosa-dosa diampunkan, mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala dan sebagainya. Ini harapan selepas itu tekun beribadah. Bukan taubat astagfirullah, masya Allah, tabarakallah, minta macam-minta. Tak buat apa. Tak. Lepas itu tindakannya adalah beramal. Taubat tak buat dah. Tak buat okey, tapi amalan tak ada juga. Jadi tinggal maksiat, tingkatkan amal. Jangan tinggal maksiat, amal tak statik, tak ubah. Juga saya kajian sebut. Kalau dulunya kita sembahyang di asrama, paksa-paksa sikit, tak apa dulu, zaman dulu. Sekarang yang dipaksa, kita paksa sendiri sampai kita peringkat lazat, nikmat beribadah. Kena usahakan peringkat itu. Sampai peringkat kita asal lazat dalam ibadah, seronok beribadah. Kalau kita baca Quran tu satu muka surat, macam tak nak berhenti. Ni dah pukul 7 nak baca lagi. Itu lazat. Berpegang Quran ngantuk-ngantuk tu biasalah. makam awam itu kan. Tapi tak apa. Kalau Syemah kalau mengantuk bagaimana? Pergi ke dapur, basuh pinggan lega tu. Basuh pinggan lega, all lega sikit. Jadi gitu. Boleh. Ya, okey. Kaedah tindakannya ialah sebut sini.
Semua hafal surah Mu'minun. Tapi di Semam tak popular surah ni. Yang popularnya surah apa? Surah Luqman. Tapi surah ni tak popular. Tapi surah ni pengarahan, anjuran, arahan untuk beramal. Penjelasan juga. Jadi yang selepas kita sedar kesalahan kita tu, dan kita pun terjun kepada mencari kemenangan, kejayaan. Qad aflaha al-mu'minun. Qad pada fi'il madhi, orang tahu maknanya sungguhnya. Qad aflaha, telah sungguhnya. Siapa dia? Allazina fi salatihim khashi'un. Mudah aja ayat ni dia hafal. Solat sembahyang ni tak ada an solatihim, dia dua kan. Surah Al-Ma'un an solatihim, ni fi solatihim. Ini kalau Ustaz ni syarah 3 hari tak habis ni. Farqu baina an dan fi ni. Kenapa fi solatihim? Kenapa an solatihim? Fi solatihim maksudnya saya faham ialah dalam solat. Dalam solat itu khusyuk. An solatihim itu dilalai, di luarnya dia lambat sembahyang, dia sembahyang tapi gitu-gitu Tapi sepanjang takbiratul ihram itu sampai assalamualaikum kita fokus, tidak pada yang lain. Memang sebab itu ada sahabat-sahabat yang bila nak dipotong kaki, ada kisahnya dalam sufi, dia tak mau bagi ubat tidur. Itu namanya sekarang injeksi lah untuk apa nama tu, tapi dia solat. Dia tak sakit. Makam tinggi. Kita entahlah. Nyamuk igik pun tampak tak betul dah. Dulu masa kampung, ada banyak nyamuk. Ketepuk saja. Okey. Kita nak buat macam mana solat khusyuk ni? Banyak buku-buku kitab-kitab panduan solat khusyuk. Tapi saya baca yang menafikan baik, tapi dia tidak akan khusyuk berkat yang hati yang kotor. Hati yang berdapat sifat mazmumah lagi misalnya. Dendam, kesumat, dengki, hasad, apa lagi? Ira hati, lebih batu je lah. Tamak, halaba, apa lagi? Itulah. Selain ada benda-benda itu dari kita, takkan khusyuk. Dan itu juga berkaitan juga makanan, minuman kita, pendapatan dan sebagainya itu. Itu kena bersih. Kalau itu datang dengan bersih, insya-Allah Ta'ala, dia datang sendirinya akan khusyuk. Soalan besar. Maka saya cuba ingatkan dengan kawan, mana-mana yang kita baca solat, dapat kita faham maknanya. Terutama Fatihah. Saya alhamdulillah masih belum mengajar, walaupun saya tolak berkali-kali, minta mengajar juga. Ya, dari yang bagi tolak, dia tak terima dah. Tapi membagi bagi juga. Tadi ada 28 episode lagi saya bimbing. Ustaz-ustaz kita juga, ibu guru. Tapi bila terjemah makna Fatihah tak dapat. Sebab kita rasa terlalu mudah kot. Itu terima. Tulis lagi tak dapat. Sebab kita tak lazim yang tulis. Ada benda-benda lah kita, bila kita nak kira kenapa orang tu ni, kenapa. Puncanya solat yang tidak sempurna. Saya maklumkan bahawa yang nak mengugut, nak bunuh PM tu, Ustaz. Wallahualam. Kata Ustaz, mengajar dia Ustaz Mahmud Kulim. Wallahualam. Tak apalah itu tuduhan. Terus maknanya kan kawan kita ni, mungkin betul soal ilmu, satu hal. Terus saya katakan, belum tentu orang ilmu itu faqih. Belum tentu orang ambil ilmu faqih itu orang yang warak. Belum tentu orang faqih ilmu warak itu orang yang abid. Belum tentu orang faqih ilmu warak abid itu orang yang zuhud. Belum tentu semua berlaku orang yang mujahidan, sia-sian, belum lagi. Ulama-ulama dulu, sebut dalam kitab. Kita menjundullah. Ulama dulu, mereka adalah orang yang alim, orang yang faqih, orang yang zuhud, orang yang abid, orang yang siasi, orang yang apa lagi, mujahid dan semua lengkap. Sekarang ini, hanya ilmuwan di atas kertas. Atau naik sikit, memang berilmu, tapi tidak faqih. Atau naik sikit berilmu itu, naik sikit tentang abid. Belum barang dan sebagainya. Maka sebab itu, kita dalam An-Nadi ini kena bina ni. Bina syahsiah ini berpunca pada solat yang khusyuk.
Okey, itu tidak tajuk itu. InsyaAllah kita matulailah khusus pada khawasyin ini. Kemudian yang keduanya, walladzina hum 'anil laghwi muridun. Ini satu perkara lagi. Kaunselor kena berperanan. Juga Syemah di mana berada, peranan sebagai pengisi program ataupun time management pengurusan masa yang sampai ada masa yang terluang. Terluang macam mana tu? Dia tak diisi dengan manfaat. Satu, yang kedua, jangan sampai terluang dimasuk oleh syaitan. Dua perkara. Penuhkan masa dengan kerja kebajikan. Waktu yang sama, penuhkan masa sehingga tidak dapat dimasuk oleh syaitan. Ada juga orang yang masanya penuh dengan kebajikan, penuh dengan kebaikan, ibadah, tapi di dalamnya syaitan, iblis, nafsu. Jadi dua-dua penuh. Padatkan masa dengan berkebajikan, dengan amal ibadah, dan padatkan, jangan sampai dimasuki oleh syaitan. Tapi kalau baca kitab Fizilal, syarah tentang surah An-Nas itu, syaitan tidak pernah absen. Dia sentiasa mengintai, menjenguk, menenggek, untuk memperhatikan mana ruang kosong. Kosong dia masuk, kosong masuk. Iza khanasa waswasa. Itu dia dalam kitab azkar sebut. Bila azan, semua lagi tingtang bukang. Lepas tu habis azan, datang balik. Qamat lagi-lagi. Habis qamat datang lagi. Masuk dia masuk waktu sembahyang, untuk solat. Jadi mana tuan saya ulang tadi, boleh catat. Boleh ingat, padatkan masa kita dengan berkebajikan yang ada ruang kosong. Tapi, ruang padat sepadat itu boleh masuk oleh syaitan. Jangan buka pintu syaitan. Pintu syaitan juga mudah, dia boleh masuk. Macam pintu syaitan. Tentang sikit riak, sikit sum'ah, sikit takabur, sikit benda-benda mazmumah ni, itu pintu-pintu dia. Nak macam mana? Ada kalau sahabat ada kitab namanya Maza Ya'ni Intimat Islam. Syekh Fatihakan. Tak ada cari ya. Dan Melayunya, apa artinya saya menurut Islam itu kot. Buku itu keluar tahun 80-an, awal 80-an. Oleh almarhum Fatihakan. Ada satu ruang apa? 10 pintu syaitan. Dan dia beri panduan untuk tutup pintu-pintu syaitan ini. Tapi teori, praktik tak tahu lagi. Teori, praktik tak tahu lagi. Praktik ini yang hasilnya. Contohlah, saya tak makan riba, saya tak ambil risuah. Tak makan riba sebab tak ada apa nak beli. Tak makan risuah, tak ada peluang. Tak je. Saya dipahamkan satu kajian yang buat di Depan Universiti. Daripada contoh satu orang, klien satu orang, hanya 11 orang sahaja. Ini peratus bukan satu, contoh peratus yang mudah cerita. 11 orang sahaja yang tak ambil risuah kerana takut Allah, kerana hukum haram. Selainnya tidak berpeluang. Realitinya gitu. Realitinya pun begitu. Pengalaman saya sendiri dengan pejabat daerah. Orang lain buat geran seminggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, tak lebih lah kot. Saya 14 tahun tak siap-siap lagi. Bulan lepas pun macam nak siap tu. Sebab ada yang kawan kata ajak minum, macam-macam. Saya tahu ada kawan anak-anak semak ada kot, yang ADO semua ni, yang kacau biarlah. Bukan nak bagi apa. So, ikut sistem, peraturan. Saya pernah beri kursus penjawab awam. Dululah ada peluang. Pernah di perangkaan, satu hari penuh saya beri kursus untuk etika kelimat ni. 6 jam untuk perangkaan. Kita tahu pekerja ini mesti siap 10 hari. Kerja ni siap 5 hari. Ini 3 hari, ini sejam. Atau dimaafkan jika sebab tertentu. Tapi kerja sebulan sampai 3 tahun, 4 tahun. Malah lebih lagi. Ada saja alasan. Tapi kita tahu ada orang yang pergi lungguk je, 3 gram, 4 gram siap 1 hari. Nah ini masalah. Lepas tu kalau di atas sekali, atas tak ambil risuah pun, bawah belum selesai masalah. Tapi kena ada usaha dah itu. Ini tajuk lain tu Tapi lah, maksudnya mana syaitan lah tu. Jadi bagaimana nak mengelak tu, teori banyak sangat.
daripada Arabnya, daripada Baratnya, pada mana ada, tapi kita sendiri yang macam nak melakukan. Nak berat. Jadi lara ni tidak ada pada istilah alumni Semak Kajang. Tidak yang lara. Biasa penuh dengan yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Banyak peluang kita kerja, banyak peluang sangat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik, manusia yang banyak pada manusia yang lain. Yang ketiga, seterusnya li zakati fa'ilun. Ni zakat penting jugalah bagi yang tak berduit, selamatlah kot. Yang banyak duit, beruntunglah dapat keluar zakat. PPZ ada, alhamdulillah kita ada kawan di Parlimen orang kerja PPZ dan apa lagi. Terserah bagaimanapun, tapi kalau ada kita yang utama zakat fitrah, tetap tinggal tajuk ni, maknanya kena ada kepakaran. Kita ada kepakaran Ustaz Husni dan siapa-siapa lagi yang bidang zakat tu, dia rujuklah zakat semasanya, isu semasa berkaitan zakat. Dan jaga kemaluan, jaga surat begitulah, jauh daripada benda-benda maksiat besar itu. Dan seterusnya selama itu ya kot. Mungkin yang ke-8-nya amanah. Di amanah di mahkamah. Amanah ini untuk saya, untuk kawan yang lain juga, kita jaga, tapi amanah ilmu ni penting. Amanah ilmu sangat penting sebab kita tahu ramai yang berilmu tapi tidak amanah. Yang halal dan haram itu jelas. Al-halalu bainun wal haramu bainun. Jelas. Bainuhuma di antara tu tak jelas. Maka sebab itu benda halal kena jelas kata haram, kata jelas kata halal. Haram kata haram. Kalau hak walau kana murran. Kalau hak walau kana la nafsik. Kata benar walau pahit. Dulu sebelum ada Islam, sebelum 82 ada Islam, masa tu Pak Kiai Fatul Harun. Harun ni orang Sarawak kan, Indonesia Fatul Harun. Masa dia banyak kuliah masjid baru, saya ikut kuliah subuh dia dan saya dapat ijazah pengajian itu. Diijazahkan. Dia kata masa tu tak ada Islam. Boleh ambil beli untuk bentuk riba jika perlu, kerana durah bil mahzurat idza daqat ittasa'a, banyak istilah surfik, boleh ambil. Ya, tak apa tidak, kita perlukan kenderaan, ambil cash tak boleh. Saya beli cash kereta, saya beli cash kereta, saya tak beli saya tak beli hutang dululah, tak berapa. Saya mula-mula beli, saya beli cash Volkswagen RM1,500. Nyanyi tak pelik kan? RM1,500, kalau RM1,500 sebelah tayar je, Datuk Presiden aja. Dulu saya beli di Kampung Kuantan, bukan Pahang, di Kelang. RM1,500. Oh ya, kata-kata pergi. Jual Volkswagen RM2,000. Saya beli Mazda 1000. Harganya RM2,200. Jual Mazda 1000 saya beli. Dapatlah. Sampailah 449. Bidik 49. itu hutang kementerian. Okey. Ceritanya begitulah bahawa amanah ilmu. Haram kata haram. Tapi bila benda haram itu boleh tapi ad-darurah tuqaddar bi qadariha. Ad-darurah tuqaddar bi qadariha, ada kadarnya. Maknanya kalau zaman 80-70-an, tam mesra tu, rumah tam mesra tu 17,000 je. 13,000, 17,000, 20,000, 30,000. Paling mahal zaman tu 25,000. Dia sengaja duduk buka sebesar-besarnya. 25,000 untuk biasa, Beli Putra 23,000. Tapi dia tanya dah habis lah. Sebab ada pula orang beli 20 buah. 30 buah dia beli pada jual mahal. Itu kerja resoh juga tu. Okey, sekarang maknanya kena beli itulah. Sekarang perlu. Jangan lebih. Yang 2 buah. Sekarang bermula 600,000. Itu minimum. Bangi Kajang, rumah murah. Rumah bermula 600,000. 1,5 juta. Itu keadaan. Tapi sekarang ada pilihan. Ada ajar Islam sama ada Islam sendiri. Ada yang lain dah Islam. Tanya UAM. UAM ada Yong Holiong semua ada Islam. Sebenarnya tak sebenar, tapi terbaik itu. Sebenarnya tak sebenar, tak 100%, tapi itu terbaik masa ini. Buat ambil itu.
tapi yang terlibat. Jadi yang penting tu orang alim menjelaskan haram tu haram, jangan penting kalian. Walaupun kawan kita, walau kana ala nafsik, diri kita sendiri, keluarga sendiri, adik-adik sendiri, kena kata. Walau kana merat pahit, tapi sampaikan. Namun tetap dengan hikmah. Saya tekan hikmah ni. Hukum tidak hukum, tapi hikmah menyampaikan bijaksana. Bijaksana menyampaikan. Allah sikit lagi ni. Yuhafizun ya solat. Tadi solat ni khasyi'un ya hafizun. Tapi masuk Allah alam, yang saya masuk jagalah. Jangan. Maknanya sekarang tadi lepas subuh, kita masih ada rezeki. Ya Allah, jika panjang umurku untuk zuhur, biar dapat solat zuhur dan masanya, awal waktu, bersama jamaah. Dengan baik. Itu dekat zaman, itu solat. Suruh hafizun juga. Lepas zuhur pula, ya Allah, jika panjang umurku lagi, aku dapat solat asar berjamaah, tepat masanya, bersama jamaah. Lepas asar pula, begitulah sunat. Kalau itu dipraktikkan, itulah solat dikatakan, inna salata tanha nifasya munkar. Itu. Saya ingat sekat tu je kot. Ada lain dia tinggal lah. Dia saya tekan benda-benda itu. Jangan saya hitamkan. Saya highlight itu ya. Itu solat yang khusyuk. Lara yang tidak nyon lara. Tunaikan zakat. Jaga kemaluan. Balik lagi. Amanah dan juga solat. InsyaAllah ada masa lagi kita gunakan untuk perancangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz dan Cikgu atas perkongsian beliau sebentar tadi. Jadi kita silakan sahabat-sahabat sekalian sekiranya ingin memberikan pandangan atau bertanyakan sebarang soalan, dipersilakan. Mungkin Abang Yu'am ke? Nama Abang Yu'am banyak kali disebut tadi. Ada lagi ke dalam? Dia panjat gunung tu, panjat bukit. Zat Penang ke? Sahabat kita dari Penang. Sabirin. Waswadi, Zulfadli, Fatin, Azwan, Walzihan. Alhamdulillah. Fahmi, Asrar, Aiza. Apa lagi ya? Seri. Mana tuti lah. Nak tuti buat dah. Sampai ada. Kita silakan seperti biasalah Cikgu Hasimah pembuka. Saya dengar tak ada ya. Kepala Cikgu Hasimah resmi soalan. Bukan soalan, perkongsian lah satu. Soalan tak. Perkongsian. Tak, saya sebab bulan lepas kan Ustaz saya tak ada. Cuma saya nak tanya balik yang tadi tu Ustaz. Allah sentiasa membuka pintu taubat. Dia tak masih taubat tu dia apa nama? Ustaz kata tadi matahari terbit di barat. Maknanya tak terima lagi, tak ada lagi pintu taubat dibuka dan juga nyawa dah nak dicabut, dah sampai ke hakum. Maksudnya kalau dah sampai ke ujung tu memang tak diterima lah pintu taubat. Maksudnya taubat tu sentiasa, Allah sentiasa membuka pintu taubat lah kan. Tadi Ustaz ada sebut At-Taibun. Itu kita istighfar tu kurangnya 70 kali. Jadi nak tanya Ustaz, yang istighfar tu dia ada banyak Ustaz kan, yang sebut penghulu istighfar tu Allahumma anta rabbi sampai habis tu. Habis tu kalau kita yang mana yang terbaik ataupun mana-mana saja kita boleh buatlah dalam satu hari tersebut. Alhamdulillah. Siapa nak tolong jawab ni? Ada siapa lain ke? Kita bersama lagi dulu ya. Yang pertamanya dia kata astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu. Astaghfirullahalazim. Itulah yang kita panjang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Itu yang kita panjang. Itulah yang terbaik. Dan penghulu istighfar tu lain, spesial kan. Paling kurang pagi 3 kali. Tang dia kena macam kita maksud tu lah. Penghulu istighfar tu. Itu paling kurang pagi. Tapi yang lain itu yang biasa. Astaghfirullahalazim. Sekurang-kurangnya. Panjang lah. Astaghfirullahalazim atubu ilaih. Atau lain-lain yang lebih panjang lagi. Astaghfirullahalazim boleh daya. Ada macam-macam istighfar.
Yang penting kalimat istighfar itu sendiri. Malah lebih penting itu kesedaran kita, keinsafan kita, penyaksian kita yang berkait. Kalau istighfar dengan fasih, belajar Arab tapi tak sedar pun tak boleh. Tapi istighfar yang tak sebut betul-betul istighfar ke apa, astaga, astaga tidaklah. Astaga dah. Kan orang Brunei astaga, ada apa astaga ni istighfar rupanya. Yang bukan. Tapi kalau dia tak mampu, astaga je lah. Tapi kesedaran, keinsafan, penyalaan itu yang dia kendaki. Dan setengah ulama sufi dia kata gini, cuba kita istighfar astagfirullahalazim, ingat satu dosa. Astagfirullahalazim, 2 dosa. Astagfirullahalazim, 3 dosa. Kepada mak saja, tak cukup 1,000. Tak cukup 2,000, 3,000, mak saja. Belum ayah. Belum kalau sudah bersama, belum suami, belum dengan isteri, belum dengan kawan, belum dengan jiran, belum lagi, maknanya sentiasa istighfar lah bagi tengok dosa-dosa ni. Maknanya kehadiran hati, hudul qalb, penyesalan dan pada yang sama keazaman untuk tidak mengulangi. Betul. Tapi yang penulis sifat tu jangan lupa pagi petang. 3 kali tadi kan? 3 kali. Itu yang diamalkan. Okay. Itu aja cuma. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, saya nak tanya lagi tadi ada berapa? Taubat tadi at-taibun, abidun, Al-abidun, al-hamidun. Hamidun tu ada hamidun Ustaz? Hamidun tu alhamdulillah. Puji-puji Allah. Alhamdulillah. Puji-puji Sajidun tu? Sajidun? Sujudlah. Sujud. Betul ada yang selepas sujud tadi Ustaz sebut, saya tak dapat terlepas. Raki'un, rukuk lah. Mungkin yang dalam makna as-saihun. Saihun dia makna musafir, pengembara. Ada menyebutkan berpuasa. Jadi maksudnya ada yang mencari ilmu. Maknanya dalam keadaan penat, letih, macam-macam ilmu, musafir, bagainya. Itu dia masuk juga. Betul dalam Islam ini ada pengembaraan ini. Jadi kita melawat negara lain. Syazinda sebab ke Jepun, ke Korea, pergi Jepun. Datuk dia sebut Turki, pergi Turki. Ya, tapi yang utamakan dulu kalau ada duit, ada belanja, yang pertama utamakan dulu Mekah Madinah. Dulu. Itu perkara yang ketiga Aqsa, sekarang pergi lagi lah. Nanti habis peluru dulu. 3 ini kalau boleh. Tapi kalau kita dah tidak ada peluang, mana-mana tempat lain. Tapi peranannya adalah fanzur. Siru fil ardi fanzuru. Pergi untuk buat kajian, pemerhatian. Contoh kalau Syazina ada, kita bagi kehebatan orang Jepun rasanya. Agak sampai lepas yang disebut dengan Jepun. Jadi akhlaknya, bukan akhlak moralnya, baik. Mungkin tempat-tempat lain juga. Orang barat misalnya soal ilmu. Dia tak jamu pada ilmu. Orang Pakistan, Arab juga itu. Dia PhD 345 apa dah. Kita satu macam siapa nak Ubaidullah Pakistan hanya dia nampak PhD ilmu. Kita jumpa dia misalnya tengok Allahu Akbar 4 PhD tak cukup, dia pergi Madinah setahun. Setahun apa dia buat? Dia belajar Quran, talaqi musyafahah, bersanad. Atau dengan kalau kita kenal ayah Yasin Sulaiman. Ya, Dr. Sulaiman ini dia PhD dah. Dia dah semadi di UPM. Dia tinggal UPM, pergi Saudi belajar first degree semula. Ni ilmu lah, sikit ilmu. Kerana anak dia kata sana Idris kan, pun gitu juga. Dia belajar first degree lagi Saudi dan PhD di maknanya dari segi ilmu, tengok orang yang lebih hebat. Tapi bukan masa saya memuja PhD atau sebagainya, tapi semasa nak buat mampu. Tapi pentingnya pergi merantau, pergi mengembara, melihat keajaiban alam, kesan-kesan sejarah, itu termasuk juga zikrullah. Itu termasuk juga as-saihun. Jadi boleh Datuk kita berancangan pergi Korea satu hari pula. Jepun Syazina ada tokenya. Pergi ke mana-mana tempat lain, boleh. InsyaAllah berkat insyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Fahmi nak cakap tu? Jemput Fahmi. Silakan. Batuk sana. Silakan Fahmi. Suara saya dah dengar ke? Oh, dengar sangat. Bismillah Ustaz. Pertama kali saya minta maaf lah sebab saya dah lama tak join ke itu tak nampak wajah tu nak marah tu. Okey. Teruskan. apa
Saya sebenarnya nak minta Ustaz ulaskan sikit lah tentang macam mana zaman sekarang ni kita terlalu ada macam satu proses dipanggil normalisasi dosa kan. Macam mana Pak Ustaz pada orang yang dia dah sampai peringkat memang dia membenci kemungkaran, membenci dosa sebab dia dah kan antara syarat-syarat taubat kan kita kena bertaubat, beristighfar dan kita mohon ampun dan kita kena berjanji untuk tak ulang dan kita kena benci perkara tu kan Ustaz kan. Tapi tu di mana macam kalau kita membenci perbuatan yang salah tu tapi nanti ada orang yang pujuk ada orang yang akan pujuk dia kata cakap tak payahlah benci dia sebab kita pun bukan maksum bukan Nabi. Kita maafkanlah dia. Kita maafkanlah dia macam tu kan. Jangan benci dia. Kita sebenarnya bukan benci dia kan Ustaz. Kita benci kesalahan yang dia buat tu sebab macam sama dengan yang kita pernah buat. Boleh tak Ustaz ulaskan sikit supaya kita semua lebih yakin dalam benci kemungkaran yang macam tu Ustaz. Supaya kita jangan rasa macam menyesalkan. Kita benci orang pujuk kita pula. Dia kata janganlah benci macam tu Ustaz. Boleh tak Ustaz ulaskan sikit Ustaz? Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Pemir. Setuju sangat-sangat. 100% setuju sangat. Jangan benci orangnya. Bencilah perbuatannya. Yang menghina orangnya melampau-lampau. Manusia ini seburuk manapun tidak mesti untuk berubah. Zaman Nabi kan ada seorang perompak jalanan. Perompak. Kalau siapa ingat nama dia, carilah jumpa dia. Saya tahu sebab tu. Dia, orang juga takut dia. Kalau dia, orang tanya mana dia sini. Kalau dia di Penang, dia tak pergi Penang. Orang takut pergi. Kalau dia pergi Johor, orang tak pergi. Jahat sungguh. Tapi akhirnya, dia waliullah. Akhirnya muhaddis. Akhirnya ulama, ilmuwan. Hebat kan? Sayyidina Umar, siapa kenal dia? Masya Allah, Tuhan punya jahat. Tapi akhirnya sampai Khalifah Islam yang kedua, digeruni, dihormati, ditakuti. Dijanji dengan syurga. Maksudnya jangan meletakkan hukum pada orang itu. Ahli neraka atau sebagainya. Tapi kejahatan dia kita usahakan. Kita anggap kita kena salah saya ni. Ini dia tak betulkan. Juga orang baik. Yang puji melambung. Saya sebut berkali-kali nama Bang Abid Bang Ora ni kan. Orang yang alim. Yang faqih. Yang abid. Yang semua ciri-ciri ilmuwan itu ada. Waliullah. Tapi akhirnya mati macam anjing. Bagai anjing. Kal bila khas. Maknanya semua masih ada harapan. Yang positif kita nak. Yang sejak mana pun mungkin dia berubah. Tak mesti ibadah. Ataupun yang sebaik mana pun mungkin baliknya. Tapi kita harap yang baik terus baik ke akhir. Yang jahat boleh berubah. Untuk diri kita macam mana? Tanya kita sendiri. Elok juga masalah diri sendiri. Kalau kita menyalahkan orang lain, cuma salah kita. Sebenar kata kita ni, tak sebenar. Tapi salah kena nak negur orang lain, kena negur juga. Sebab berkata Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, kalau seorang itu bersih dulu nak tegur orang lain, yang haraplah. Tak siapa yang bersih. Tak siapa yang bersih. Sebersih Nabi. Maka dalam keadaan kita buat salah pun, kita wajib tegur orang lain. Waktu sama kita berusaha untuk memperbaiki. Dia baik sama itu, jangan menghina orangnya. Hatta orang kafir pun, kafir memang kafir. Yang kata di Islam. Yang di syurga kafir. Tapi yang kafir itu kita mengharapkan. Kan Nabi berdoakan dua Umar. Sebab Islam. Umar Khattab dan satu lagi. Begitu. Malah kita berdoa. Ini pun kalau sejahat manusia kafir, dia kata, kalau dia terima Islam, Masya Allah. Dia tak terima Islam, tak beriman, dia Islam cukup. Maksudnya perbuatan dia, pengakuan dia, pergaulan dia. Islam Masya Allah. Maksudnya kalau dia tak terima, tak beriman, tapi dia bersikap baik. Dari segi akhlaknya, dari segi kebersihannya, ketepatan masanya, menjauh daripada benda tak baik, Masya Allah. Itu soal iman Allah Ta'ala. Terima kasih Fahmi. Betul sangat perkataan itu, peningkatan diri kita sendiri. Yang mudah muka orang lain. Apalagi dengan bahasa-bahasa kesat dan kasar. Islam tidak gitu. Kesalahan Bandang kata, kunu kasyajar. Kunu kasyajar. Jadi kamu bagian pokok. Yarmi bil hajar wa yarmi bil samar gitulah. Saya tengok kata-kata asalnya.
kamu lontar dia dengan batu, dia beri kepada kamu buah. Pokok bacang, pokok baru kita lontar batu, tom, jatuh buah. Dia kena batu, dia kena kayu, dia kena besi, tapi dapat bagi kita buah. Jadi orang marah kita, marahlah kita berikan kepada dia hadiah. Jadi itu yang bagus. Asil ilaman asad ilaika, wa asil ilaman asad ilaika. Buat baik orang buat jahat pada kamu. Nabi dengan orang Yahudi, jirannya, Nabi tak marah pun. Dia buang najis kan, Nabi perlu. Dia sakit, Nabi ziarah. Akhirnya dia Yahudi Islam. Tapi bukan Yahudi di Palestin sekarang lah. Yahudi itu masa perang nak lawan, jangan tak pernah buat baik, tak boleh. Dalam peperangan hukum lain. Di luar perangan dalam masyarakat hukum lain. Okay, itu je yang saya faham. Masih faham. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz atas maklum balas yang diberikan tadi. Terima kasih pada saudara Fahmi atas soalan yang diberikan. Ustaz nampaknya dah pukul 8 Ustaz. Ada 3 sahabat-sahabat yang ingin bertanya. Jika tiada Ustaz, kita ada selingan sekejap Ustaz ya. Ya. Pertamanya, Alhamdulillah kita ucapkan tahniah seperti mana yang Ustaz nyatakan tadi kepada kanda kita Dr. Mona Othman yang telah menamatkan pengajian beliau dalam pengajian Dr. Falsafah di UKM, dan juga tahniah kepada Dr. Jefitri Johar yang juga menamatkan pengajian Dr. Falsafah beliau dari UPM. Dan seterusnya ada iklan juga untuk mana-mana sahabat yang ingin membeli cenderahati dari An-Nadi, boleh masuk ke website Koperasi An-Nadi, www.annadicorp.com. Dalam tu ada pelbagai merchandise An-Nadi, antaranya topi, kopiah, bag, emblem di kereta dan lain-lain. Dan juga untuk pembelian tudung dan tali leher An-Nadi boleh dibeli di www.annadi.org. Dan juga insya-Allah sesi pentadbiran kami akan berlabuh pada awal Februari nanti, dan kita akan bertemu di Mesyuarat Agung Tahunan An-Nadi pada awal Februari 2024 insya-Allah. Dan esok kita ada kuliah subuh bersama pada Ustaz Ahmad Husni. Itu saja Ustaz Ismail, selingan kami dipersilakan untuk Ustaz bacakan doa penutup. Okey, ambil gambar dulu kot. Okey, untuk sahabat-sahabat sekalian, boleh buka kamera, dipersilakan. Okey. Syamsul sudah timbul. Apa lagi tak nampak? Firdaus mana Firdaus? Musbadi mana? Muhammad Najmi. Najmi. Alhamdulillah. Abang Sabirin. Sabirin. Tapi tak jauh dengan rumah saya datang. Sabirin. Jauh sangat nak Somban kan? InsyaAllah Ustaz. Saya berjaya. Ya, saya berjaya lagi dekat. Yang kaki sampai tu. Itulah. Cuma tak kesempatannya. Orang kuat rela tu, orang kuat rela. Najmi sihat lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru tengah jogging Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Tuti tak datang ni, mana ni? Tuti mana Tuti? Yu'am tak nampak juga mana Yu'am. Tuti menyuruh, ada tu Yu'am mana Najat sekali, mana Najat tak juga. Sebelah Tuti. Doa batas motor hantar anak. Oh, tak nak makan baik. Ahli hati-hati. Azwada. Zulfadli mana? Fatin mana? Azwan mana? Nur Zihan. Sorry. Ladin. Tunjuk muka. Ustaz. Ya. Dia tak tunjuk muka, bukanlah. Dia nak tengok muka. Saya ada hari Sabtu, Senin dengan Selasa ada tasbih Quran. Ramai yang betul-betul begitulah dia. Tak apalah makan. Samsul, Alhamdulillah. Semua muka lama lagi tu, no? Saya bila jumpa masa baru ni, ramai tak kenal sangat lah. Tapi ni suara, dia marah sikit, macam. Asrar. Alhamdulillah. Sihat-sihat semua. Tak apa bisnya. Ya. Okey. Dah semua? Ambil gambar dah? Dah pukul dah? Gambar. Dah Faham. Fahmi sekarang tak ada. Biasa Fahmi tak tinggal ni. Fahmi Salihan. Sekarang tak ada. Syazinda tak ada. Siapa lagi tak ada lagi. Sri ada kan? Mana Sri? Tak nampak Sri.
Dia buka cawangan. Ha? Dia semakin banyak dia punya business dia buka, alhamdulillah. Saya tak apalah, ada orang dah kenal kot. Tak payahlah buka kamera. Tak berkenal lah. Dia pada form 6 mana ni? Tahu tu tak apa. Dah ha? InsyaAllah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidan hamdan zakiran hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultani. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يسبقنا شقيا ولا محروما ولا ضلا ولا مضلا. Ya Allah, peliharalah ukhuwah kami, peliharalah kesihatan kami, peliharalah guru kami, sihatkanlah kami semua ya Allah. Amin. Hidupkanlah hati kami dengan ilmu dan zikir-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepada kami mohon perlindungan, keampunan dan maghfirah ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami, terimalah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Ketemukanlah kami semula di dalam syurga bersama Nabi-Nabi-Mu dan para solihin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jumpa lagi insya-Allah dan liqa. Amin. Untuk itu marilah sama-sama kita sudahi kuliah subuh pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw biha wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok bersama Ustaz Ahmad Husni pula. Terima kasih Ustaz Cikgu, terima kasih Ustaz Fahmi Mahat dan Cikgu Hasimah sama sahabat yang lain. Assalamualaikum. Ada kuliah pagi Ahad besok. Tak pandang? InsyaAllah. Teruskan. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.